Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran berkenaan siri modul SPM yang kelima, iaitu penakulan logik. Okey, penakulan logik ni kita dah belajar dulu masa tingkatan 4. Okey, sekarang kita akan tengok contoh-contoh soalan yang mungkin keluar dalam peperiksaan SPM untuk bahagian A. Okey, seperti mana yang saya telah beritahu pada video-video sebelum ini, bahagian A ni mengandungi 3 ataupun 4 markah. Okey, sekarang kita akan tengok contoh soalan yang pertama. Tentukan sama ada setiap ayat berikut ialah pernyataan ataupun bukan pernyataan. Okey, sebelum menjawab soalan ini, kita kena tahu apakah yang dimasukkan dengan pernyataan. Okey, pernyataan ialah satu ayat yang mungkin benar ataupun palsu. Okey, benar ataupun palsu, dan ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat dia? Okey, syarat-syaratnya yang pertama, dia mesti lengkap. Okey, yang kedua, dia tidak ada pemboleh ubah. Okey, tiada pemboleh ubah. Okey, yang ketiga, dia apa lagi? Dia tidak ada, dia bukan soalan. Okey, dia bukan soalan. Okey, dan yang keempat, dia tidak ada simbol seperti tanda seru dan sebagainya. Okey. Okey, tiada tanda seru. Okey, contohnya ayat menjerit dan sebagainya lah. Okey, tiada tanda seruan. Okey, ni tak ada soalan, tak ada simbol macam ni. Okey, yang ni tanda seruan. Okey, so tengok A1, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. Okey, kalau tengok dia punya pernyataan, kita tak tahu lagi benar atau palsu. Okey, dia mungkin benar atau palsu, tapi yang penting ayat ni lengkap. Kenapa? Dia ada soalan dan juga ada jawapan. Okey, dan ada operasi dia, ada operasi tambah dan ada sama dengan. So, jawapan yang pertama ni ialah pernyataan. Okey, pernyataan. Okey, yang kedua, X tolak 2 lebih besar atau sama dengan 9. Nampak je ada pemboleh ubah, automatik dia bukan lagi pernyataan. Okey, dia bukan pernyataan. Okey, yang kedua, tentukan antijadian dan akibat bagi implikasi berikut. Jika 4M lebih kecil daripada 12, maka M lebih kecil daripada 3. Okey, yang ni senang saja. Jika dia punya implikasi umum, jika P maka Q. Jadi P ni ialah antijadian, Q ialah akibat. Jadi dalam kes ini, implikasi maka 4M lebih kecil daripada 12 ni ialah antijadian, M lebih kecil daripada 3 ni ialah akibat. Okey, senang saja. Okey, dapat 4 markah. Okey, sekarang tengok contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua, lengkapkan setiap pernyataan berikut dengan pengkuantiti semua atau sebilangan supaya menjadi satu pernyataan yang benar. So, kita kena isikan tempat kosong ni dengan perkataan semua ataupun sebilangan supaya jadi benar. Okey, contoh pertama. Okey, kosong, nombor perdana adalah semua nombor ganjil. Okey, adakah semua nombor perdana ni adalah nombor ganjil? Okey, so kita kena ingat baliklah. Okey, nombor perdana ni apa dia? Nombor perdana, dia mula dengan nombor 2. Okey, sebelum tu tarifan nombor perdana. Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan nombor 1 dan dirinya sahaja. Okey, ini ialah tarifan nombor perdana. Jadi nombor perdana dia akan mula dengan nombor 2, 3, 5. Okey.
7 dan seterusnya lah. Okey, jadi tengok sini, kebanyakan nombor perdana ialah nombor ganjil. Okey, tapi ada satu saja nombor genap dalam senarai nombor perdana, iaitu nombor 2. Jadi, adakah semua ataupun sebilangan nombor perdana dan nombor ganjil? Jawapannya ialah sebilangan. So, tulis pada ruang jawapan ni, sebilangan. Okey, bukan semua, sebab 2 adalah nombor genap. Okey, nombor genap. Nombor genap. Okey, yang kedua, pentagon mempunyai 5 sisi. Jadi kita tahu semua pentagon memang ada 5 sisi. Jadi jawapannya semua. Okey. Kalau dah lebih ataupun kurang daripada 5 sisi, itu dah nama dia lain pula. Okey. B. Lengkapkan premis dalam hujah berikut. Jika set premis 1, jika set K adalah subset bagi set L, maka KUL sama dengan L. K premis 2 kosong. Kesimpulan, set K bukan subset bagi set L. K ini ialah hujah bentuk yang ketiga. K bentuk hujah yang ketiga. Dekat mana sini? K ini ialah hujah bentuk yang ketiga. K apa dia hujah bentuk ketiga ni? K hujah bentuk yang ketiga. Okey, premis 1, okey, jika P maka Q. Premis 2, okey, premis 2 bukan Q adalah benar. Kesimpulan, bukan, salah eja, bukan P adalah benar. Okey, so tengok sini, mana P mana Q. So ni ialah P. Okey, yang belakang ni ialah Q. Okey, kemudian ada perkataan bukan sini. Okey, set K. Set K ni ialah P. Okey, P. Jadi jawapan sini ialah dia akan jadi Q ni akan jadi tak benar ataupun bukan. Bila dalam bentuk operasi matematik, premis 2 ni ialah KUL sama dengan L. Bila ada perkataan bukan pada jawapan kesimpulan, maka premis 2 ni kita kena nafikan ayat dia. Okey, dia akan jadi tidak sama dengan. Okey, jadi KUL tidak sama dengan L. Okey, so jumlahnya 3 markah. Okey, sekarang kita akan tengok contoh yang ketiga pula. Okey, nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu. 8 bagi 2 sama dengan 4 dan 8 kuasa 2 sama dengan 16. Okey, ada perkataan dan kat sini. Okey, ni ada dan. So kita kena ingat balik, okey, gabungan pernyataan majmuk ni, kalau dan macam mana, kalau atau macam mana. Okey, kalau dan, dekat mana sini? Okey, kalau dan, okey, kalau pernyataan pertama benar, kesimpulan akan jadi benar. Kalau pernyataan pertama benar, yang kedua palsu, dia akan jadi palsu. Kalau yang pertama palsu, yang kedua benar, dia akan jadi palsu. Kalau dua-dua dia akan jadi palsu, kesimpulan pun akan jadi palsu. Kalau atau pula, pernyataan pertama kalau benar, yang kedua benar, kesimpulan akan jadi benar. Kalau yang pertama benar, yang kedua palsu, dia akan jadi benar. Yang ketiga, kalau pertama palsu, yang kedua benar, dia akan jadi benar juga. Kalau dua-dua palsu, dia akan jadi palsu. Okey, sekarang kita akan tengok 8 bagi 2 sama dengan 4. Betul tak 8 bagi 2 sama dengan 4? So, pernyataan ini adalah benar. Okey, kita boleh cek menggunakan kalkulator. Okey, so kalau kita guna kalkulator, kita boleh cek dulu. Okey, kita cek gunakan kalkulator. Okey, 8 bahagi 2 sama dengan 4. Okey, betul. Okey, yang kedua, 8 kuasa 2 dengan 16. Betul tak 8 kuasa 2 sama dengan 16? Kita boleh cek. 8 kuasa 2 sama dengan 64. So, ni salah lah. Jadi, dia palsu. So, kalau benar, satu benar, satu palsu, dia dan. Okey, satu benar. Okey, satu benar, satu palsu, dia akan jadi palsu. Jadi, jawapan yang pertama ni akan jadi
palsu. Okey, yang kedua, unsur-unsur dalam set A 12, 15, 18 boleh dibagi tepat dengan 3, atau unsur-unsur dalam set B 4, 6, 8 adalah gandaan 4. Okey, sekarang kita tengok set A ni 12, 15, 18 boleh tak dibagi tepat dengan 3? Okey, kita boleh test menggunakan kalkulator. Okey, 12 bahagi 3 dapat 4, tepat tak ada baki. Okey, 15 bahagi 3 dapat 5. Okey, pun tepat tak ada baki. Dan 18 bahagi 3. Okey, kalau bagi pun tak ada baki. Jadi yang pertama ni benar. Okey, yang kedua unsur-unsur dalam set B 4, 6, 8 adalah gandaan 4. Betul tak 4, 6, 8 ni gandaan 4? Okey, maksudnya sifar 4 lah. So sifar 4, 4, 8, 12 dan seterusnya. Okey, 6 ni bukan gandaan 4. Jadi pernyataan ni adalah palsu. Okey, bila satu benar, satu palsu digabungkan dengan perkataan atau, kita tengok balik dia punya apa nama ni? Teori dia. Okey, kalau atau satu benar, satu palsu, dia akan jadi benar. Jadi maka jawapannya ialah benar. Okey, kena fahamkan tu dia punya teori dia ni. Okey, kemudian tuliskan dua implikasi daripada ayat berikut. Okey, ini mudah saja. 3M lebih besar daripada 15 jika dan hanya jika M lebih besar daripada 5. So implikasinya ini ialah P, K, yang belakang ni ialah Q. Okey, dia punya implikasi yang pertama, jika P maka Q. Ini yang pertama. Yang kedua, jika Q maka P. Okey, kita terbalikkan saja. Jika P dia apa? 3M lebih besar daripada 15, maka M lebih besar daripada 5. Tu yang pertama. Yang kedua, jika M lebih besar daripada 5, maka 3M lebih besar daripada 15. Okey, senang saja untuk menulis implikasi daripada ayat implikasi jika dan hanya jika. Okey, itu ialah contoh jawapan bagi soalan nombor 3. Okey, sekarang tengok pula contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Untuk setiap pernyataan berikut, tentukan sama ada pernyataan ini benar ataupun palsu. 2 ialah nombor ganjil. Okey, dah terang-terang kita nampak salah. Sebab apa? 2 ni ialah nombor genap. Okey, jadi jawapan yang pertama ni ialah palsu. Okey, yang kedua, negatif 3 ialah nombor negatif atau 5 ialah nombor genap. Okey, kita kena fahamkan dia punya ayat dulu. Negatif 3 ni dah diberitahu pun ialah nombor negatif. So yang pertama ialah benar. 5 ialah nombor genap. Okey, so ni salah lah. Sepatutnya 5 ialah nombor ganjil. Okey, jadi ada perkataan atau kat sini. So kalau atau, kita ulang kaji balik tadi. Okey, kalau benar akan jadi benar. Benar palsu akan jadi palsu. Palsu silap. Okey, palsu benar akan jadi benar, palsu akan jadi benar. Palsu benar akan jadi benar. Palsu akan jadi palsu. Jadi bila satu benar, satu palsu, kesimpulannya adalah benar. Okey, jawapannya ialah benar. Okey, soalan B. Tuliskan penafian bagi pernyataan di bawah dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Seterusnya tentukan sama ada penafian itu adalah benar ataupun palsu. 468 boleh dibagi tepat dengan 12. So kita kena pilih sama ada nak menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Okey, ikut kesesuaian ayat. Okey, so kat sini tengok 468 boleh dibagi tepat. So kita boleh tambah perkataan yang paling sesuai ialah tidak. Okey, bukannya bukan. Okey, 468 tidak boleh dibagi tepat dengan 12. Okey, tulis balik. 468 tidak boleh dibahagi tepat dengan 12. Okey.
Kemudian soalan kedua dia kata tentukan sama ada penafian ni benar atau palsu. So kita kena check lah, betul ke 468 tak boleh bagi tepat dengan 12? So kita guna kalkulator, 468 bagikan dengan 12. Okey, nampaknya boleh dibagi tepat ni. Okey, sebab tak ada baki. Jadi jawapannya ialah palsu. Okey, sepatutnya dapat tepat. Okey, itu ialah contoh soalan yang keempat. Sekarang tengok pula contoh soalan yang kelima. Okey, lengkapkan ayat matematik berikut dengan menggunakan simbol lebih besar ataupun lebih kecil dalam petak kosong untuk membentuk yang pertama pernyataan benar. Okey, negatif 10, negatif 7. Okey, kalau kita tengok garis nombor, okey, kalau kita pernah belajar dulu masa sekolah rendah. Okey, so ni kosong, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Okey, nombor yang ke sebelah kanan ni, okey, dia lebih besar. Okey, bermaksud kalau negatif 10 ni dia berada pada sebelah kiri negatif 7, so jawapannya lebih kecil. Okey, negatif 10 dia lebih kecil daripada negatif 7. Tulis pada ruang jawapan, okey, lebih kecil. Okey, yang kedua, pernyataan palsu. Okey, 1/5, 1/3. Tengok nilai mana yang lebih besar. Okey, kita boleh menggunakan kalkulator. Okey, dapatkan jawapan dalam bentuk perpuluhan. 1/5 ialah 0.2. 0.2. Okey, 1/3 0.33. Okey, kalau pernyataan yang benar 0.2 lebih kecil daripada 0.33. Tetapi sebab kita nak bentuk pernyataan palsu, so kita kena terbalikkan jawapan tu. Jadi 0.2 ni ataupun 1/5 ni lebih besar daripada 1/3. Jadi jawapannya lebih besar. Jadi bila jawapan lebih besar, dia akan membentuk pernyataan yang palsu. Okey, tengok soalan B pula. Diberi hujah berikut. Premis 1, jika M ialah gandaan bagi 6, maka M ialah gandaan bagi 3. 23 bukan gandaan bagi 3. 23 bukan gandaan bagi 6. Okey, adakah hujah itu sah dan munasabah? So kat sini ada dua perkara yang kita perlu tekankan. Yang pertama ialah sah, yang kedua ialah munasabah. Dua-dua ni mempunyai kriteria yang tersendiri. Macam mana kita nak tentukan sama ada hujah tu sah ataupun munasabah? Okey, suatu hujah tu dikatakan sah bila dia mematuhi, okey, dia patuh ataupun dia tengok bentuk hujah. Okey, bentuk hujah ada 3 Bentuk hujah ada 3. Munasabah pula, okey, dia tengok kepada kebenaran, okey, premis dan juga kesimpulan. Okey, dan kesimpulan. Okey. So, bila dua-dua benar, dia akan jadi munasabah. Okey. So, sekarang kita tengok soalan premis 1. Jika M ialah gandaan bagi 6, so ni ialah P, ni ialah P, maka M ialah gandaan bagi 3, ini ialah Q. Kemudian bentuk ni jika P maka Q. Kemudian dia kata 23 bukan gandaan bagi 3. Okey, maksudnya bila ada perkataan 3 ataupun nombor 3 di belakang ni, so ada unsur 3 dekat premis 2, bermaksud ni ialah Q. Okey, bukan, ada perkataan bukan sini kan? Bukan Q adalah benar. Okey, kemudian kesimpulannya 23 bukan gandaan bagi 6. 6 ni ialah, okey, nombor ataupun unsur bagi P. Jadi ada perkataan bukan, jadi bukan P adalah benar. Okey, so nampaknya soalan ni dia mematuhi bentuk hujah yang ketiga. Okey, bentuk hujah nombor 3. Okey, jadi yang pertama dia sah. Okey, yang kedua, adakah dia munasabah? Okey, tengok premisnya. Okey, kita cek premis dan juga cek dia punya kesimpulan. Okey, so premis yang pertama, okey, 23 bukan gandaan bagi 3. Okey, so
premis 1, M ialah gandaan bagi 6, maka M ialah gandaan bagi 3, tak ada masalah. Okey, benar juga. Okey, 23 bukan gandaan bagi 3. Okey, benar juga. 23 bukan gandaan bagi 6, kesimpulannya pun benar juga. Jadi bila semua benar, dia akan jadi munasabah. Okey, kalau salah satu di antara premis dan kesimpulan tidak benar, dia akan jadi tidak munasabah. Okey, itu ialah kriteria untuk menentukan suatu hujah tu sah ataupun munasabah. Okey, sekarang kita akan tengok contoh yang ke-6 pula. Okey, sekarang kita akan tengok contoh yang ke-6. Okey, soalan A, berikut ialah satu pernyataan. Jika X adalah gandaan bagi 12, maka X adalah gandaan bagi 3. Tentukan nilai kebenaran pernyataan itu. Okey, kita tengok. Jika X gandaan bagi 12, maka X pun adalah gandaan bagi 3. Macam mana cara kita nak cek? Okey, gandaan bagi 12 ialah sifir 12. Okey, 12, 24, 36 dan seterusnya. Okey, kalau sifir 3 pula, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Okey, nampak ada nombor yang sama. Okey, 12 pun ada, 24 pun ada dan seterusnya. Nanti akan jumpa 36 pun akan ada. Jadi bila sebut X adalah gandaan bagi 12, maka X adalah gandaan bagi 3 juga, maka pernyataan ini adalah benar. Okey, yang kedua, tulis kontra positif bagi pernyataan itu dan tentukan nilai kebenarannya. Okey, kalau kita tengok nota, okey, dia kata sini pernyataan jika P maka Q, jika P maka Q, maka kontrapositifnya jika penafian Q maka penafian bagi P. Bermaksud kat sini, okey, ini jika X adalah gandaan bagi 12 ialah ni P maka X adalah gandaan bagi 3 ialah Q. So bila kontrapositif, jika penafian Q, okey, terbalikan, maka penafian bagi P. Jadi bila kita tulis ayat kontrapositif, okey, jika X, okey, ni Q kan, okey, yang jadi Q, okey, tambahkan perkataan bukan. Jika X bukan gandaan bagi 3, maka X, okay, P pula penafian tambah perkataan bukan. X bukan gandaan bagi 12. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, implikasi akan ikut kepada kontrapositif. Okey, implikasi nilai kebenarannya sama dengan kontrapositif. Kontrapositif akas nilai kebenarannya sama dengan songsangan. Jadi kalau yang pertama dia punya implikasi dah benar, maka kontrapositifnya pun akan jadi benar juga. Okey, benar juga. Okey, ini paling penting. Ini antara perkara yang kita perlu ingat bila melibatkan akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, yang saya tunjukkan tadi, ni antara perkara yang paling penting sekali kita kena ingat. Okey, seterusnya contoh B. Tuliskan premis 2 bagi melengkapkan hujah berikut. Premis 1, jika jejari sebuah bulatan ialah 14 cm, maka lilitan bulatan ialah 28 pi cm. Premis 2, kosong. Kesimpulan jejari bulatan itu bukan 14 cm. Okey, so kat sini bentuk hujahnya jika P maka Q. Okey, jika P maka Q. Okey, so kesimpulan ada perkataan bukan. Okey, ini ialah 14 ni sama dengan P, bukan P. Jadi yang premis 1, jika P maka Q, kesimpulan bukan P adalah benar, maka premis 2 ni pula bukan Q adalah benar. Bermaksud daripada Q tadi ni, Q tadi ni kita kena tambah perkataan bukan. Okey, nak buat macam mana? Lilitan
Bulatan itu bukan 28 pi sentimeter. Okey, so kita dah siap mempelajari ataupun menjawab soalan. Contoh soalan bahagian A untuk tajuk penaklukan logik. Okey, untuk video yang akan datang kita akan menjawab contoh soalan pula yang melibatkan contoh soalan bahagian B. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome. Okey, sini kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.